تلاقي حبها غير يقتل.
Hmm. Kisah sikit. Assalamualaikum. Salam tak? Waalaikumsalam. Ana kebetulan malam ni ada kematian. Jadi Ana dalam pukul 10 Ana kena pergi tempat orang meninggal. Nak urus jenazah sekejap. Nak pergi atas kubur. Jadi kena ambil setengah jam je. Pukul 10 kena berhenti ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Insyaallah kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tanpa meninggalkan masa, sahabat-sahabat siaplah untuk catat setiap fawaid daripada Ustaz. InsyaAllah menasuhkan majlis ni kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Samah. InsyaAllah falyatafaddal mashkura. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi pengurusi majlis, saudara moderator, pihak penganjur, peserta-peserta muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung semula pengajian kitab Safinatun Najah. Faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal. Rasanya betul dah tepat dia. Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal. Perkara yang wajib. Wajib di sini adalah yalzam, lazim di sini dengan makna wajib. Wajib di sini adalah wajib wajib fardu kifayah. Ataupun fardu kifayah, wajib kifayah. Apabila ada orang buat, maka gugur tuntutan daripada pihak yang lain. Namun ganjaran pahala hanya dapat kepada orang hak yang buat sahaja. Perkara hak yang wajib untuk si mati, untuk mayat. Maksud mayat di sini adalah orang hak yang meninggal dunia lah. Orang hak yang meninggal dunia. Wajib arba'u khisal, 4 perkara. Jadi perkara hak yang wajib ke atas orang yang hidup untuk si mati, terhadap si mati ada 4 perkara. Jadi 4 perkara ni diwajibkanlah kepada orang hidup buat untuk si mati. Yang pertamanya adalah ghusluhu, mandikan si mati. Cuma masalah mandi ni hanya diwajibkan kepada, ataupun masalah mandi ni dikecualikan orang hak yang mati dalam medan perang dengan orang kafir, syahidul ma'rakah. Orang hak yang syahid dalam medan perang dengan orang kafir, maka tidak diwajibkan mandi. Bahkan tidak boleh mandi kerana darah itu menjadi saksi untuk dia. Tidak boleh mandi, tidak boleh solat. Ni selain daripada syahid al-ma'rakah. Itu jelaslah. Yang keduanya adalah wa takfin. Wa takfinuhu, mengkafankannya. Daripada mandi, mengkafankan dia. Kemudian wassalatu alaihi, yang solat ke atasnya. Dia solat ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah selain daripada orang hak yang syahidul ma'rakah, sebagaimana hak yang kita sebut. Begitu juga selain daripada keguguran, janin yang keguguran yang belum lagi ada padanya tanda hidup ketika dia keluar daripada perut ibunya.
Yang ketiganya salatu alaihi, salat ke atasnya. Yang keempatnya adalah wadafnuhu, mengemumikannya. Jadi bermodel perbincangan ni, anak kebetulan malam ni ada kematian. Jadi anak kena pergi urus di kubur. Jadi tak boleh lama lah. Jadi insyaAllah dalam pukul 10 je lah. Setengah jam, minta maaf banyak lah. Okey, faslun. Ini suatu fasal. Aqallul ghusli, sekurang-kurang mandi adalah ta'mimu badanihi bil ma'. Meratakan badangnya, tubuh si mati dengan air. Badang ni merangkumi bulu dia, kulit dia. Kita ratakan dengan air. Cuma kalau ada najis ainiyah, najis yang ada warna dia, sifat dia, ada warna dia, bau dia, rasa dia, maka perlu dihilangkan najis tersebut sebelum daripada mandi. Baik. Tapi kalau najis hukmiyah, maka ketika itu memadai lalukan air sekali lalu, yang mana sekali lalu tu dapat menghilangkan tu najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini adalah najis yang tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, sebagaimana yang kita bincang dah sebelum daripada ni. Jadi kalau najis hukmiyah, cukup melalukan air. Sebab dengan sekali lalu, maka hilang bersih najis tersebut. Jadi sekurang-kurang mandi hanya meratakan air, meratakan tubuh si mati dengan air. Wa akmaluhu, dan hak yang paling sempurnanya mandi, ini paling sempurna mandi adalah ayyaghsila saw'atai, bahawa dia basuh dulu dua kemaluan dia. Cuma okey, dua kemaluan ni maksudnya kubulan tubuh. Basuh saat ni tu kita kena faham, basuh sekali dengan kita kita gonyoh ataupun kita gosok, tapi kita nak gosok dengan tangan kita pun kita kena balut dengan kain. Yang sebaik-baiknya kain tu tebal sehingga biar tak rasa mana apa hak yang kita sentuh pada anggota dia. Tu hak yang paling baik. Jadi tak bolehlah kita pegang direct tangan kita hak yang tidak berlapik dengan kemaluan dia, hak tu tidak dibolehkan. Baik, okey, basuh dulu kedua kemaluannya. Wa ayyuzilal qadara min anfi, menghilangkan kekotoran daripada hidungnya. Kalau ada hingu-hingu, dia kita buang dulu, kita basuh dulu. Lepas tu wa ayyuwaddi'ah, sunat dia mengambil wudu untuk si mati. Sunat mengambil wudu. Hukum mengambil wudu untuk si mati sunat sebelum daripada mandi ni. Baik, ambil wudu dulu. Macam kita nak mandi wajib, sunat kita ambil wudu sebelum daripada kita mandi wajib. Kemudian wa an yadluka badanahu bisidr, bahawa dia gonyoh ataupun gosok tubuh badannya bisidr, dengan daun bidara. Ambil daun bidara, gonyoh di badan, gosok di badan. Lepas tu wa an yasubbal ma'a alaihi salasan. Lepas tu dia tuang air atasnya sebanyak 3 kali. Kemudian kata pengarang lagi, faslun, ini suatu fasal, aqallul kafan thawbun ya'um, sekurang-kurang kafan yang wajib adalah sehelai kain yang meratai, ya'umuhu ni yang meratai akan tubuh si mati. Maksudnya menutup seluruh tubuh si mati, cuma melainkan kepala bagi orang lelaki yang sedang berihram ataupun muka bagi perempuan yang sedang berihram. Sebab orang lelaki yang mati dalam keadaan dia sedang berihram, maka tidak boleh tutup kepala dia, kerana dia akan bangkit dalam keadaan dia bertalbiyah. Begitu juga perempuan, apabila dia mati dalam keadaan dia berihram, maka tidak boleh tidak boleh tutup muka dia. Jadi selain daripada lelaki yang sedang berihram, selain daripada perempuan yang sedang berihram, maka sekurang-kurang kafan yang wajib adalah sehelai kain yang menutupi seluruh tubuh dia. Sehelai kain je. Dan kain tu tidak disyaratkan warna putih atau warna apa. Kain pelekak pun boleh, kain batik pun boleh, kain selimut pun boleh. Boleh belaka. Cuma hak yang paling comel, hak yang paling afdal adalah kita kafankan dalam kain yang putih. Kain putih tu hukum dia adalah afdal. Kemudian wa akmaluhu lirrijali thalathul lafaif. Hak yang paling sempurna bagi lelaki adalah 3 lapis. 3 lapisan. 3 lapisan ni maksudnya 3 helai kain yang menutupi setiap helai seluruh tubuh si mati, melainkan kita wayak adalah tadi, melainkan kepala orang yang lelaki yang berihram ataupun muka perempuan yang berihram. Jadi orang lelaki 3 je. Jadi orang lelaki ni hak yang paling sempurna 3 ni je.
Tanpa ada baju, tanpa ada kain, tanpa ada serbang, tanpa ada kopiah. Cukup 3 helai kain dia. 3 helai kain yang menutupi seluruh tubuh dia. Cuma kalaulah nak tambah lagi 2 helai, contoh nak tambah kain, lepas tu baju, hak tu tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Tapi kalau lebih daripada tu, hak tu membazir. Hak tu tidak dibolehkan. Jadi hak yang paling sempurna hanya 3 saja. Hak tu saja hak yang paling sempurna. Manakala perempuan 5, walil mar'ati qamisun. Bagi perempuan, hak paling sempurna untuk perempuan, qamis. Qamis ni baju. Dia baju, dia pakai baju biasa pun tak apa. Cuma sekarang ni dia biasa buat dengan kain kapang baju. Dia sebenarnya bukan mesti buat dengan kain kapang, pakai baju biasa berapa. Wa khimar, tudung. Wa izar, dan kain. Kain izar ni kain hak yang dipakai di antara pusat dengan lutut. Baik. Lepas tu, walafafatan. Dan dua lapis. 2 lapis kain yang menutupi seluruh tubuh dia. Kemudian, apa yang disebut oleh pengarang kita lagi, faslun, ini suatu fasal. Arkanu salatil janazati 7. Rukun salat jenazah ada 7. Salat jenazah salat. Cuma salat dia tidak sama dengan salat yang biasa. Salat biasa ada rakaatnya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada tasyahudnya. Manakala salat jenazah adalah solat yang berbeza dengan solat biasa. Rukun dia ada 7. Yang pertama, al-awwal adalah an-niyah. Mesti kena niat sebab ibadat. Setiap ibadat perlu kepada niat. Baik, jadi dalam kita berniat, maka kita kena tentukan mayat yang kita nak solat itu. Saja aku sembahyang di atas mayat ini. Mayat ini, fardu kifayah. Okay, kita kena qasad ataupun kita kena ta'arud, kena niat fardu kifayah. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Al-thani, rukun yang kedua adalah 4 takbirat, 4 kali takbir. 4 kali takbir. Al-thalith, yang ketiga al-qiyamu 'alal qadir. Berdiri kepada orang yang mampu. Orang mampu berdiri sembahyang dalam keadaan berdiri. Sebab sembahyang fardu. Orang yang tidak mampu berdiri, dia boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Ar-rabi' yang keempat, qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Baca Fatihah ni boleh baca selepas daripada takbir yang pertama, takbir kedua, takbir ketiga ataupun takbir yang keempat. Maksudnya yang penting ada baca Fatihah. Cuma hak yang paling comel baca selepas daripada takbir pertama. Tapi tidaklah disyaratkan Fatihah dibaca selepas daripada takbir yang pertama. Tidak disyaratkan Fatihah dibaca selepas daripada takbiratul ihram. Cuma hak yang paling afdal selepas daripada takbiratul ihram. Dan boleh baca Fatihah selepas daripada takbir yang pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir yang keempat. Baik. Kemudian al-khamis, yang kelima, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ats-tsaniyah. Selawat ke atas Nabi selepas daripada takbir yang kedua. Ba'da ats-tsaniyah ay ba'da takbirati ats-tsaniyah. Jadi selawat kepada Rasulullah mesti selepas daripada takbir yang kedua. Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Sekurang-kurang tu yang paling baik kita baca selawat Ibrahimiyah. As-sadis, yang keenam, ad-du'a lil mayyiti ba'da ats-tsalitsah. Doa kepada si mati selepas daripada takbir yang ketiga. Ba'da ats-tsalitsah ay ba'da takbirati ats-tsalitsah. Selepas daripada takbir yang ketiga. Lepas daripada takbir. Jadi doa kepada si mati lepas daripada takbir ketiga. Doa ikutlah. Yang penting doa untuk si mati. Allahumma arhamhu kalau orang lelaki. Allahumma arhamha atau perempuan. Allahumma ighfir lahu untuk orang lelaki. Allahumma ighfir laha untuk perempuan. Jadi asal yang penting doa je kepada si mati, doa rahmat ke, doa keampunan ke, doa dapat syurga ke. Asal kata doa. Cuma yang paling comel adalah doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. As-sabi', yang ketujuh adalah salam. Salam. Dan sunat macam sembahyang biasa, sunat 2 kali salam. Salam yang pertama adalah rukun, manakala salam yang kedua adalah sunat. Faslun, aqallu dafni hufrah. Sekurang-kurang tanam adalah satu lubang, taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba', yang dapat menyembunyikan bau si mati. Apabila kita mati ni, apabila kita hancur mayat kita bau, maka biar kedalaman lubang saat itu dapat menutupi bau si mati. Tapi syarat lubang, tidak boleh kalau tak lubang. Kita letak mayat atas tanah, lepas tu kita pun cari tanah, lori, kita pun tungging lori atas mayat tersebut. Tak boleh. Mesti kena buat lubang. Mesti lubang. Lubang yang kedalamannya sampai dapat menutupi bau. Tu pada kita buat anggarang lah. Anggarang. Kalau kawasan tanah macam ni, kita kata sampai kat pinggang tu memada dah. Mungkin tanah yang berbeza sikit, tanah yang tidak mampak, mungkin kena dalam sikit, tanah yang mampak mungkin kita kata tohor sikit. Tu sekurang-kurang.
Dan dapat menjaga mayat tersebut daripada binatang buas. Kalau kawasan tu ada anjing, ada babi, ada binatang-binatang yang makan bangkai, maka kena kedalaman yang dapat menjaga daripada binatang buas. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna ni tanam adalah qamatun wa bastah. Qamah ni sekali berdiri, wa bastah, dan kita angkat tangan. Kalau orang Terengganu kata sengunjung. Jadi kita angkat diri, kerja berdiri, lepas tu kita angkat tangan. Itu kedalaman yang paling sempurna. Wa yudha'u khadduhu 'ala turab, dan disunatkan, ni sunat, wa yudha'u nadban, sunat diletakkan khadduhu, pipi si mati, 'ala turab, di atas tanah. Sunat pipi kanan kita buka, kita letak atas tanah. Wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblah, wajib menghadapkan si mati ke arah kiblat. Dada dia wajib kita hadap ke arah kiblat. Manakala meletakkan dia sebelah kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri, hukum dia adalah sunat. Yang penting kita hadapkan dada dia ke arah kiblat. Faslun yumbashul mayyitu li arba'i khisal. Disunatkan yumbash ni maksudnya kena gali semula. Kena gali semula. Maksudnya dibongkar balik mayat kerana 4 perkara. Jadi mayat yang kita tanam, maka boleh kita bongkar semula kerana salah satu daripada 4 perkara ni. Selain tak boleh. Lil ghusli idza lam yataghayyar. Kerana mandi apabila tidak berubah. Oh, lupa mandi tadi. Sedangkan mandi wajib. Kalau seminggu dah baru dia tahu, dah mandi lagi mayat. Maka tak boleh dah lah, sebab berubah dah. Berubah ni kita kira pada ghalib lah. Seminggu berubah dah. 3 hari pun berubah dah mayat. Baik. Jadi kalau belum berubah, wajib kena bongkar. Walitawjihihi ila al-qiblah, dan untuk menghadapkan mayat kepada kiblat. Sila hadap hadapkan mayat kepada selain daripada kiblat. Maka kena gali semula, wajib kena gali untuk hadap kepada kiblat. Kalau berubah, tu dah lah, seminggu dah silap, baru tahu silap, maka tak perlu dah lah. Walil mali idza dufina ma'ah, dan kerana harta apabila ditanam bersama dengan mayat. Tak ingat nak buang gelang. Gelang ada si mati, cicing si mati, tak ingat nak buang. Maka boleh gali. Walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatu, dan perempuan apabila ditanam janinnya bersama dengannya dan mungkin hidup janinnya, dia mengandung, dia mati, jadi kita baru tanam, masa tanam saat itu gerak lagi janin, tapi tanam juga. Lepas tu bahagian pakar kata kalau dalam tempoh sekian-sekian ni masih lagi hidup, kalau kita gali dang lagi, maka ketika tu kena galilah untuk menyelamatkan janin yang ada di dalam perut dia. Tapi kalau kalau kita gali pun, kalau kita belah perut dia pun mati dah janin tu, maka tak perlu kita gali semula. Jadi 4 perkara ni boleh kita gali semula. Saya pada 4 perkara ni tidak boleh nak gali semula, nak pergi selfie dengan mayat. Tak ingat nak selfie tak ni? Tak boleh. Kita nak gali semula. Faslun, kita masuk dalam perbincangan baru, iaitu perbincangan berkenaan dengan minta tolong dalam hal yang melibatkan ibadat. Jadi hamba untuk malam ni yang berasa sini dululah, minta maaf banyaklah, tidak sempat untuk untuk baca panjang kerana hamba pun malam ni ada hal yang melibatkan pengurusan jenazah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Lepas tu malam ni tak buka soalan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Baik, insyaAllah doa lah semoga urusan Al-Fadhil Ustaz kita dipermudahkan insyaAllah. Intinya sebelum kita tangguh majlis kita pada malam ni, insyaAllah kita tangguh sebelum kita tutup, kita tangguh majlis kita ni dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah.